السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah di atas segala nikmat-Nya. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup. Masih lagi diberi nikmat oleh Allah. Masih lagi dapat datang ke masjid, dapat melakukan amal ibadah. Semasa hidup di dunia ini, majlis-majlis seperti ini, kuliah-kuliah, ceramah-ceramah agama, majlis memperingati Allah, kan, datang solat berjemaah, mana dia kita bersama-sama dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik pada zaman kita, pada masa ini. Ini adalah perkara yang sangat penting. Satu perkara yang sangat-sangat penting. Penting masa bila? Masa kehidupan akhirat nanti. Dan kita jangan dalam kehidupan di dunia ni kita hidup seorang-seorang. Dalam satu mafhum hadis, man syadda syudda finnar. Siapa hak suka duduk sendiri-sendiri, seorang-seorang, takut dia pun sendiri-sendiri juga dalam neraka. Na'udzubillah. Hak sendiri-sendiri ni jenis macam mana tuan-tuan? Dia jenis orang tak kenal dia, dia pun tak kenal orang. Dia buat hal dia sendiri. Jemaah tak datang, masjid tak pernah datang, muka tak pernah nampak. Kan? Ada orang macam ni, ada. Kan? Yang main masjid seminggu sekali itu mungkin tahan lagi lah. Kalau boleh main lah hari-hari. Ada yang main setahun 2 kali. Kan? Masa raya puasa, raya haji. Ada hak teruk lagi main semua hidup 2 kali. Main masjid. Semua hidup 2 kali. Sekali masa nak kahwin, sekali lepas dia mati, baru nak main. Hidup sendiri-sendiri, tidak ada bersama-sama dalam komuniti umat Islam, masyarakat Islam. Tidak ada bersama-sama dalam majlis-majlis yang baik. Dan kalau ada pun majlis-majlis yang tak baik, majlis-majlis yang lalai. Majlis ni maksud dia ialah bila kita duduk sembang tu dikira majlis. Majlis lalai ni ialah satu majlis duduk berkumpul yang mana bila kita duduk berkumpul tu kita tidak ada memberi salam, menjawab salam, tidak ada menyebut nama Allah, tidak ada bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih teruk lagi, dalam majlis tu ada pula cerita hal orang, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Itu membawa kepada kebinasaan pula. Majlis seperti itu yang akan membawa kepada penyesalan. Tetapi majlis-majlis seperti ini, walaupun pada pandangan kebanyakan orang biasa je, kan? Tetapi majlis ini kita mengingati Allah. Ada berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majlis-majlis seperti ini maka akan membawa, kan, kepada kebahagiaan ahli-ahli majlis ini di hari akhirat kelak. Dalam hadis yang kita bacakan pada minggu lepas,
majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul satu kaum di salah satu daripada rumah-rumah Allah membaca kitab Allah, saling belajar dan mengajarkannya, melainkan sakinah akan turun ke atas mereka. Mereka akan diliputi oleh rahmat, malaikat-malaikat akan mengerumuni mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka di dalam majlis para malaikat. Satu kemuliaan di dalam majlis-majlis yang baik. Begitulah juga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apabila kita banyak berada dalam majlis-majlis yang baik ini, maka maknanya kita bersama-sama dengan komuniti umat Islam, orang-orang yang saleh, para alim ulama, orang-orang yang baik. Di akhirat kelak ni tuan-tuan, seperti mana di dunia ni manusia ni saling kenal, mengenali, begitulah juga Allah Ta'ala akan jadikan dekat akhirat nanti pun manusia ni akan saling kenal, mengenali. Macam mana kat dunia pernah jumpa, kenal, akhirat nanti pun akan kenal juga. Dan kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu di akhirat nanti atas kesilapan apa yang mungkin kita ada buat, dosa apa yang kita ada buat, menyebabkan kita jauh daripada rahmat Allah. Kita tak tahu, kita tak selamat, kita sangkut. Kawan-kawan kita semua lepas belaka, kita tak lepas. Ada benda yang kita buat Allah Ta'ala marah, Allah tak suka. Sahabat-sahabat kita lepas, kita tak lepas. Tetapi tuan-tuan, asbab kita banyak berada dalam bermasyarakat, komuniti umat Islam, komuniti orang-orang yang saleh, duduk dalam majlis-majlis yang baik, yang mana sahabat-sahabat kita ni mengenali kita. Mereka ni dah lepas dah. Maka bila mereka perasan, ini sahabat aku masih kat dunia, aku kenal dia, maka tidak ada apa yang akan dikatakan melainkan sahabat-sahabat kita ni akan memberi recommend kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipanggil syafa'atus sughra, syafaat yang kecil daripada orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik. Dia akan recommend, ya Allah, ini sahabat saya, ini kawan saya menjadi saksi dia ni adalah orang yang baik. Saya menjadi saksi masa hidup di dunia dia datang ke masjid, hari-hari nampak muka dia di masjid. Saya jadi saksi kami duduk sama-sama dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang baik. Ya Allah, Kau ampunlah dosa dia, ya Allah. Tambah-tambah pula yang recommend tu pula orang-orang yang dekat dengan Allah, dan orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan yang recommend tu pula bukan seorang dua, ramai. Sebab apa ramai? Sebab dia banyak duduk dalam majlis-majlis yang baik, banyak bergaul dengan orang-orang yang baik, banyak bergaul dengan orang-orang yang saleh. Mungkin sebab satu kesilapan, dosa dia menyebabkan dia sangkut sekejap, maka adalah sahabat-sahabat yang lain akan membantu dia. Begitulah juga tuan-tuan, siapa-siapa pula. Jadi di akhirat kelak ni, orang-orang yang tidak beriman, mereka ni akan saling salah menyalahkan. Masa kat dunia ni mereka baik, sebab mereka berpakat di atas melakukan perkara-perkara yang dosa dan maksiat. Nampak macam baik, nampak macam bersatu. Tapi dekat akhirat nanti, mereka akan saling bermusuh.
al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kawan-kawan rapat pada masa tersebut, mereka akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, yang mana sifat orang beriman ni, kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Maksud bertemu berpisah kerana Allah ni, kita tidak bertemu melainkan dalam majlis-majlis yang baik, barulah kita bertemu. Jadi ilaqah, asbab pertemuan tu adalah apa dia? Yang menjadi masalah ni apabila asbab pertemuan tu ialah dosa dan maksiat. Itu bahaya. Tetapi jika sekiranya asbab pertemuan tu adalah perkara-perkara yang mendatangkan ta'awun, kebajikan, saling bantu-membantu membuat kebaikan, majlis-majlis yang baik, majlis-majlis zikir, majlis yang mengingati Allah, maka di situlah akan menjadi sebahagian umat kepada sebahagian yang lain akan menjadi saling bantu-membantu di akhirat kelak. Jadi syafaat yang pertama di akhirat kelak adalah syafaat daripada Rasulullah. Dipanggil syafaatul kubra, akan kena meratai pada seluruh umat. Lepas tu syafaat daripada siddiqin. Lepas tu syafaat daripada orang-orang yang mati syahid. Dan juga syafaat daripada orang-orang yang saleh, pada alim ulama, dan syafaat daripada orang-orang yang saleh. Mana dia orang soleh pun ada juga syafaat dia. Yang hafal Quran, syafaat kepada 10 ahli keluarga. Kan? Para alim ulama, syafaat kepada orang-orang yang membantunya, orang-orang yang duduk dalam majlisnya. Jadi penting. Jadi kita kena ambil berat pada majlis-majlis zikir, majlis-majlis yang baik. Seperti mana di dunia ni menjadi saksi atas apa yang kita buat, di akhirat kelak juga akan menjadi saksi atas apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia. Kita mesti menjadi golongan orang-orang yang mana dikenali atas kebaikan yang kita buat, bukan menjadi orang-orang yang mana dikenali atas kejahatan yang dia buat. Kalau dikenali atas kejahatan yang dibuat, ini memang masalah. Memang masalah. Dipanggil abwabul syarr. Kita kena jadi abwabul khair. Abwabul khair, orang nak buat baik, dia akan melalui kita. Abwabul khair. Abwabul syarr ni pintu-pintu kejahatan. Nak buat benda tak elok, cari. Ni, itu masalah. Dia jadi dosa jariah pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemurahan Allah, sistem Allah Subhanahu wa taala, setiap satu amalan kebaikan maka akan diberi ganjaran dengan 10 kali ganda sekurang-kurangnya. Bergantung kepada susah payah, bergantung kepada mujahadah. Kalau Allah Ta'ala nak beri lebih, itu hak Allah. Allah boleh bagi. Cerita akhirat ni, Allah nak bagi ni tanpa batasan. Dunia ni memang tempat ujian. Tempat ujian. Bukan tempat tinggal kita yang sebenarnya hidup dekat dunia ni, bukan. Kan? Bukan tempat tinggal kita kat dunia. Sebab itulah apabila Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan Allah tetapkan ajal bagi setiap manusia ni, Allah beri akal kepada manusia. Mula-mula malaikat kata apa? Malaikat kata, ya Allah, Engkau bagi mereka akal boleh berfikir, dan Kau dah tetap dah ajal untuk mereka, maka pasti mereka ini akan hidup dalam keadaan kerunsingan, hidup dalam keadaan tidak tenteram. Pasal apa? Sebab tahu akan mati. Tahu akan mati.
Jadi akan hidup dalam keadaan kerunsingan. Kerunsingan ni buat kata orang makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Macam tu. Manusia akan hidup dalam keadaan seperti itu. Maka Allah Ta'ala bagi tahu pada malaikat, aku akan hilangkan semua perkara itu daripada hati mereka. Sebab itulah manusia ni tuan-tuan, walaupun kita yakin, kita tahu kita ni tak lama lagi nak mati. Tak tahulah berapa lama, mungkin setahun, mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 10 tahun, mungkin 20 tahun, mungkin 30 tahun atau 40 tahun lagi, tak tahu, wallahu alam. Kan? Lama sangat ke? Lama sangat ke? 10, 20, 30 tahun tu lama sangat ke baki hidup kita kat dunia ni? Habis-habis kuat pun 30, 40 tahun. Lama sangat ke tuan-tuan? Kan? Itu paling lama. Mungkin sekejap daripada tu pun boleh jadi. Berapa ramai rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, yang mana kita pernah duduk makan minum sekali dengan mereka. Pernah duduk bersembang. Hari ni dah meninggal dah. Dah tak ada dah. Kan? Lama sangat ke hidup dekat dunia ni? Bila kita tinggal, kita akan tinggal buat selama-lamanya. Takkan datang balik. Kan? Sebab itulah di akhirat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Allah SWT telah zahirkan pada malam Mi'raj tu, Allah telah zahirkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat pintu gerbang syurga, Rasulullah telah lihat pintu gerbang syurga ada 3 baris. 3 baris rangkap perkataan telah tertulis dekat pintu gerbang syurga Allah Ta'ala ni. Yang pertama sekali, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah anak kunci syurga. Poin pertama nak syurga ni mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua tertulis dengan tinta emas, ma qaddamna wajadna, ma qaddamna wajadna, wa ma akalna rabihna, wa ma khalafna khasirna. Dan rangkap ketiga tertulis ummatun mudnibatun wa rabbun ghafur. Rangkap yang kedua tu tertulis ma qaddamna wajadna, apa yang kami buat amalan, hasil tuaian kami masa hidup kami di dunia ni, yang kami buat amal semasa hidup di dunia ni, yang kami dahulukan, yang kami bersungguh-sungguh, yang kami buat, ma qaddamna wajadna, kami akan dapati balasannya di situ. Kan? Allah akan timbang betul-betul. Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah. Pada hari akhir Allah akan timbang seadil-adilnya. Semua orang akan puas hati. Puas hati. Tak ada siapa kata aku buat kebaikan punya banyak ni je, tak puas. Tak ada. Allah Ta'ala bagi puas hati. Orang yang zalim, orang kafir pun puas hati. Orang pelaku dosa maksiat, orang masuk neraka pun puas hati. Pasal apa puas hati? Sebab dia tahu dia buat benda tak betul. Kan? Itulah selayaknya dia dapat. Tak ada benda Allah Ta'ala zalim. Allah akan timbang seadil-adilnya. Ma qaddamna wajadna. Apa yang kami dah dahulukan, yang kami buat, yang kami amalkan, wajadna, kami dapat. Tuhan tunjukkan ganjaran dekat kami. Wa ma akalna rabihna, apa yang telah kami gunakan dan kami telah makan, kami beruntung. Masih hidup kat dunia, ada harta, gunakan harta tu. Makan, gunakan dia. Untung maksud dia apa?
Kita usaha, kita dapat dan kita boleh guna. Yang ketiga, wa ma khalafna khasirna. Apa yang kami tinggalkan, itu kami rugi. Pasal apa rugi? Cari duit penat-penat, mati. Tinggal. Lepas tu jadi milik orang lain. Dapat ke anak-anak, dapat ke waris. Kalau anak-anak yang baik, yang soleh, alhamdulillah. Dapat dia harta pusaka, dia gunakan bahagian harta pusaka dia dapat, dia sedekah niat untuk kita, alhamdulillah. Kalau dapat anak yang tak soleh, na'udzubillah, berebut harta pusaka, putus silaturahim. Kan? Tuan punya harta masuk kubur pun tak selesa. Hai, berebut anak aku ni, tak habis-habis. Putus silaturahim. Berebut harta pusaka, bergaduh sama sendiri. Nak buat amalan tu aku tu jauh sekali. Inilah wa ma khalafna tarakna. Apa kami tinggalkan ni kami rugi. Khasirna, rugi. Kan? Dulu aku cari dunia, cari kerja, cari duit, punya payah, punya susah payah, tapi hari ni semua jadi milik orang. Aku tak dapat apa-apa pun. Rugi. Dan dalam rangka ketiga tu tertulis ummatun mudlimatun rabbun ghafur, umat melakukan dosa dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Tuhan adalah Maha Pengampun. Nak bagi tahu orang yang masuk syurga ni tuan-tuan adalah orang-orang yang mana pernah buat dosa, pernah buat salah, pernah buat silap. Yang penting kita kembali kepada Allah. Allah tahu kita ni manusia. Allah tahu kita ni lemah. Kita ni lemah. Ada kalanya kita semangat, kita kuat kan nak buat amalan. Ada kalanya semangat kita lemah kan. Jadi amalan kita lemah. Ada kalanya terkhilaf, tersilap, terbuat dosa kan. Maka Allah Ta'ala beritahu manusia melakukan dosa sedangkan Allah Maha Pengampun. Pasal apa? Yang masuk syurga dia punya ni yang pernah buat dosa belaka kan? Jadi sistem Allah, satu amal kebaikan ni akan diberi 10 kali ganda. Tapi dalam hadis ini hanya satu balasan menghilangkan kesusahan dunia dengan satu kesusahan akhirat. Jawapannya, kesusahan dan kerisauan dunia ni sedikit sahaja. Apa yang kita susah sangat dekat dunia ni, kita rasa kita susah sangat dekat dunia kan? Susah cari rezeki, mungkinlah susah juga rasa kan? Tapi sebenarnya kerisauan dan kesusahan akhirat itu adalah lebih besar, adalah sangat besar. Bagaimana kerisauan akhirat? Kerisauan akhirat, anak kecil wildan syibah boleh berubat bila fikir tentang macam mana nak selamat daripada azab Allah ni. Apabila wa burrizatil jahimu liman yarah fa amma man tagha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang melakukan amalan yang taghut, kufur, melebihkan kehidupan dunia dalam segala hal, maka neraka jahim tempat. Jadi ini anak kecil boleh berubat. Apabila diisytiharkan satu anak Adam masuk syurga, 999 masuk neraka. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Manusia ni macam jadi mabuk. Kalaulah ditakdirkan wanita menyusukan anak tu, dia tinggal habis anak yang disusukannya. Wanita yang mengandungkan akan terus melahirkan anaknya. Tak ada masa.
nak fikir atas diri sendiri. Tak ada masa nak fikir atas orang lain, tak ada. Masa fikir nafsi diri sendiri. Hari yang begitu dahsyat. Itu kerisauan, kesusahan akhirat begitu besar. Jadi di sini, di dalam hadis ni ada menjelaskan man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melepaskan, menyelesaikan satu kesusahan bagi orang yang beriman daripada kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan kesusahannya daripada kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Jadi hari akhirat ni hari yang sangat susah, hari yang sangat dahsyat. Jadi kalaulah kita nakkan pada hari tersebut kita selamat daripada kesusahan, maka tuan-tuan, bermudah-mudahlah dalam urusan dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang beriman. Di sini man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang melepaskan bagi orang-orang yang beriman satu kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan akan kesusahan untuknya daripada kesusahan-kesusahan hari akhirat. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Hadis yang sama ni ada disebut selepas tu. Allah sentiasa menolong seseorang hamba selama mana dia menolong saudaranya. Jadi macam mana nak melepaskan kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia? Memudahkan urusan orang Islam. Dari sudut kaifiah, misalnya seseorang telah berhutang. Dia tidak dapat menjelaskan hutang pada waktu yang telah ditetapkan. Dan kita tahu memang dia ni adalah orang susah. Kan dia ni adalah orang susah. Ada orang dia ni dia boleh bayar hutang tapi tak bayar. Ini masalah. Ini masalah. Matlul ghani zulmun. Az-zulm zulumatu yaumal qiyamah. Matlul ghani makna dia orang kaya. Maksud orang kaya ni orang yang berkemampuan lah. Matlul ghani zulmun. Orang kaya. Matlul ghani melewat-lewatkan membayar hutang bila telah sampai waktunya. Dah sampai masa dah, limit untuk dia selesaikan hutang, tapi dia tak bayar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, zulm itu satu kezaliman. Dan kezaliman itu adalah az-zulm zulumatu yaumal qiyamah. Kezaliman ni adalah zulumat, kegelapan pada hari akhirat, kesusahan pada hari akhirat. Ini jenis orang macam inilah tuan-tuan, ada hutang tak bayar. Lepas tu tiba-tiba nampak dia punya belanja dia tu terlampau mewah. Kalau dia belanja untuk keperluan asas itu kita fahamlah, kan? Tapi dia bermewah-mewah, pergi melancong luar negara, kata itu mewah, itu bukan keperluan, kan? Jadi orang nampak pergi pelancong pula puluh ratus ribu, padahal hutang tak bayar. Ini masalah. Ini masalah. Tetapi kalaulah satu orang yang mana kita tahu memang dia susah, hidup dia pun bukan kaya, biasa-biasa je,
Memang tahu memang dia susah. Dia ada hutang. Tiba-tiba sampai masa dia sepatutnya contoh bayar hutang pada 30 Julai, tapi dia tak mampu nak bayar. Dia tunda. Kan? Dia tunda. Maka orang seperti ini kita patut memberi tunda kepada dia. Membantu dia. Mana dia kita tengok dia pun orang susah, ada hutang. Jadi dia ada dua. Yang pertama, menundakan. Contohnya 30 Julai, lepas tu dia tunda 15 Ogos, dia tunda sampai orang tu ada duit, dia bayarlah. Tunda. Ini juga termasuk dalam memudahkan urusan orang Islam. Yang kedua, dia memberi keringanan, dipanggil suluh di dalam mungkin sebab orang yang memberi hutang ni pun orang kaya. Makna dia kalau setakat bagi hutang 500 itu tak ada masalah, celah gigi lah, sebab dia pun jutawan. Yang pinjam tu dia orang memerlukan, orang miskin, pinjam 500 kan, tak boleh bayar, lepas tu minta tundalah seminggu 2 minggu, bolehlah ada duit sikit nak bayar, ada 300 je. Maka dia pun datang, banyak ni dia tuan, saya boleh bayar, tak cukup duit, tak ada duit. Tak apalah, awak bayar je lah, banyak mana ada. Maka orang tu pun bayar 300. Maka tuan punya hutang penghutang tu kata pula, tak apalah, saya halalkan baki 200 tu, bagi settle dia, saya halalkan je. Maka inilah yang kita kata apa, termasuk di dalam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Makna dia kita mampu untuk membantu dan kita menggunakan kemampuan kita untuk membantu. Orang kata hutang ni memang tetap kena bayar, ada nama hutang kan. Dekat dunia ni memang Allah Ta'ala bagi sebahagian manusia ni, Allah Ta'ala bagi murah rezeki dia kan. Dan tidak akan terjadi dekat dunia ni semua orang kaya, tak ada, tak akan jadi macam tu. Dan tak akan jadi juga dekat dunia ni semua miskin, tak ada jadi. Dunia ni Tuhan akan jadikan ada orang yang mana Allah murahkan dan lapangkan rezeki dia, dan ada orang yang mana Allah Ta'ala uji dia, sempitkan rezeki. Sebenarnya tuan-tuan, orang yang diberi kesenangan oleh Allah Ta'ala ni adalah ujian untuknya sebenarnya. Jadi jangan seronok jadi kaya ni. Jangan seronok jadi kaya. Sebab bila jadi kaya, Allah Ta'ala akan hisab. Dan Allah Ta'ala akan tanya, kamu bantu tak hamba-hambaku dalam kesusahan? Banyak tak zakat? Jadi macam-macam kena tanya lagi. Daripada mana harta kamu dapat? Mana pula kamu nak belanjakan? Semua kena tanya habis. Tapi kalau miskin, tak ada tanya apa lah. Ya Allah, aku pun tak ada duit. Kalau ada pun kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang kan. Jadi kata pemiutang, jadi makna dia apabila Allah Ta'ala memberi kepada seseorang kelapangan, dan ada orang hamba Allah Ta'ala yang lain minta pada dia untuk meminjam, maka dia pun pinjam. Maka yang pinjam ni kena ingatlah, dah pinjam tu hutang tetap, nama hutang tetaplah kena bayar. Hutang tetaplah kena bayar. Banyak mana hutang, banyak tu bayar, itu yang terbaiknya. Sebab itulah kita nak ni, supaya sebagai contohlah, daripada sudut kerajaan apa ni, kalau nak bantu rakyat ni, contoh dia macam beri pinjaman pengajian, contohnya PTN ke apa ke, buatlah satu kaedah yang mana beri pinjam tanpa ada
tanpa ada apa ni riba, tanpa ada, tak perlu bayar lebih. Takkan pendidikan pun nak buat, padahal pendidikan ni sebahagian dari bertanggungjawab kerajaan. Takkan pendidikan pun you nak buat bisnes. You ada dana, ada duit, kan? Allah Ta'ala bagi hasil bumi, kan? Kalau tak mampu nak bagi pendidikan percuma, tak apa, bagi pinjam. Baik, bagi pinjam, janganlah buat bisnes, kan? Pinjam banyak mana nak ngaji? 20,000. Bayar 20,000 cukup. Tak mampu, tak apa, bagi tanggung. Macam tu. Baguslah. Bagus. Ini pinjam 20,000 kena bayar 25, bayar 30. Contohnya lah. Lepas tu yang nak membayar dia pula ni tak ada kerja lagi. Jadi macam-macam sangkut lah, blacklist lah apa semua. Jadi di manakah sifat nak memudahkan urusan orang Islam di situ? Kan? Mana nak memudahkan urusan orang Islam? Kalau nak memudahkan urusan orang Islam, ada kita tengok. Ini termasuklah. Daripada sudut peribadi, macam itulah bila orang pinjam contohnya, maka tuan punya hutang tu melihat orang yang meminjam tu, dia ni benar-benar memerlukan, dia ni benar-benar terdesak, dan dia ni benar-benar memerlukan bantuan, tak mampu nak bayar, maka tuan punya hutang, walaupun dia boleh menggunakan kekerasan ke apa ke, contohnya dia boleh marah, awak dah janji nak bayar 15 Ogos, kena bayar tepat waktu lah. Pinjam pandai, bayar tak reti. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Tengok keadaan dia, betul ke dia susah? Ya, memang betul dia susah lah. Kalau tak tahu betul ke dia susah, tanya orang-orang yang rapat dengan dia, betul ke dia sakit? Betul dia sakit, tak apa, Masya Allah, tak apa, bila nak bayar-bayarlah. Ataupun halalkan separuh. Kalau tengok dia betul-betul memerlukan, tak apa, halalkan semua, aku sedekah. Allah Ta'ala bagi aku rezeki dah cukup banyak dah, kan? Nanti Tuhan tanya aku pula rezeki banyak sangat, kan, tak bantu orang susah, tak apa, aku halalkan, ambil semua, halalkan. Masya Allah tuan-tuan. Jadi orang yang buat amalan seperti ini, kan, dalam hadis dijelaskan, man nafasa an mu'min kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Barang siapa yang melepaskan bagi orang beriman satu kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah Ta'ala akan melepaskan satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan pada hari akhirat. Jadi kalaulah kita ni, kehidupan dunia ni Allah Ta'ala dah mudahkan kita, dah murahkan rezeki kita, makan pakai cukup, semua alhamdulillah cukup, dan Tuhan bagi rezeki lebih lagi, kan? Maka yang lebih ni gunakanlah ia untuk simpanan akhirat. Bagaimana nak guna untuk simpanan akhirat? Maka bagaimana nak guna untuk simpanan akhirat? Maka kita gunakanlah ia untuk amal kebajikan, untuk memudahkan urusan orang-orang Islam, untuk memudahkan urusan orang-orang mukmin. Insya-Allah dengan amalan-amalan seperti itu, Allah Ta'ala akan hilangkan kesusahan daripada kesusahan akhirat. Okey, seterusnya, man satara musliman satara Allah fi dunya wal akhirah. Satara memberi makna menutup, dengan memberi pakaian kepada orang yang tidak berpakaian, atau dengan makna menutup kesalahan. Kedua-dua makna ini boleh diambil. Di akhirat sama ada Allah memberikan pakaian kepadanya atau Allah menutup kesalahannya. Allahu Akbar. Menutup kesalahan, tutup aib orang, tutup aib orang, tutup kesalahan. Man satara musliman. Jadi penting itu satara musliman. Sebab apa? Bila kita menyebarkan keburukan, maka implikasi kepada orang
orang yang diviralkan keburukan itu cukup besar. Lidah ni tak bertulang, tuan-tuan. Lidah ni tak bertulang. Kalau zaman sekarang ni bukan lidah, ujung jari. Ni lagi bahaya pada lidah. Kalau lidah ni dia nak tersebar benda buruk ni, dia makan masa juga. Kan? Tapi kalau hujung jari ni dia lagi cepat. Berapa saat ni satu dunia dia boleh tersebar. Bukan satu kampung dah, satu dunia tu. Itu bahaya, tuan-tuan. Benda hak tak pasti. Duk baca, jangan mudah-mudah nak sebar. Imam Nawawi rahmatullah alaih dalam kitab Riyadhus Salihin dah bagi tahu, kalau nak cerita buruk orang, cerita hal orang ni, ada 6 je. Selain daripada 6 tu, tutup betul-betul. Tak payah. 6 je. 6 je. Hak pertama, apabila satu orang tersebut, dia ni memang dah terkenal dengan keburukan dia. Sebab apa? Sebab dia sendiri pergi viralkan buruk dia sendiri. Jadi kalau kita cakap pasal buruk dia tu tak kisahlah. Contohnya macam cerita Sajat. Semua tahu kan, Allah Ta'ala bagi jadi jantan dan jadi betina. Jadi kalau cakap hal dia tu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia sendiri dah terkenal lah, dah viralkan dia punya buruk dia tu kan. Itu contoh je lah kan. Itu satu. Orang yang mana dia sendiri dah buka aib dia sendiri dah terkenal dengan keburukan dia. Itu satu. Yang kedua, apabila kita menceritakan buruk orang tersebut sebab nak mendapatkan keadilan daripada pihak berkuasa. Contoh dia macam kita pergi report polis sebab ada orang tipu kita. Jadi kita kenalah beritahu keburukan dia dekat polis kan, sebab kita nak mendapatkan keadilan ataupun apa-apa urusan berkait-kait dengan peguam kes mahkamah yang berkait dengan perkara tersebut untuk mendapatkan keadilan. Itu boleh cerita hal orang, cerita buruk. Yang ketiga, apabila kita ni nak diminta syur, diminta pendapat, diminta memberi satu cadangan tentang hal satu orang yang mana orang tersebut nak berurusan, bermuamalah dengan orang tersebut. Sebagai contoh, dia nak nikah dengan satu orang perempuan. Jadi dia tak tahu orang tu macam mana. Jadi dia kenalah tanya pada kawan-kawan dia, ahli keluarga. Begitulah juga satu orang perempuan, dia dilamar oleh satu orang lelaki. Kita tak tahu bakal suami aku ni macam mana, aku tak kenal dia. Jadi kenalah siasat, tanyalah rakan-rakan ahli keluarga dia, siasat. Maka orang yang diminta syur, diminta pendapat itu, dia tak boleh. Kalau dia tahulah, dia tak boleh lah sembunyi. Contoh dia kata, dia ni bagus, cuma nak beritahu lah, dia ni panas baran. Kena cakap benda tu, sebab kita tak mahu menzalimi orang. Ataupun satu orang dia nak buat bisnes, jadi rakan kongsi, share partner dengan satu orang. Jadi dia tak kenal orang ni, maka dia pun minta pendapat orang lain yang kenal. Ni macam mana ni saya nak berurusan dengan dia ni. Dia kata, awak janganlah. Dia tahu. Tapi kalau saya cerita tak boleh. Tapi kalau dia tanya kan, maka dia kena jujur lah, beritahu. Dia ni buat pelari duit syarikat. Jadi nampak tak? Kerana apa? Kerana urusan yang ketiga ni ia berkait dengan muamalat, maka kalaulah kita tak cerita, akan menyebabkan berlakulah kezaliman kepada orang yang nak berurusan dengan orang tersebut. Tapi kalau saya cerita pada umum, viral tak boleh. Tapi cerita pada orang tertentu sahaja, orang-orang yang tertentu.
Yang keempat, orang yang mana memang terkenal lah dengan gelaran-gelaran yang buruk. Dengan gelaran-gelaran yang buruk lah, contohnya orang panggil dia bisu ke apa, dia memang dah terkenal dan dia pun tak kisah orang panggil dia macam tu. Tapi kalau boleh elak lah, maka tidak ada masalah. Yang kelima, satu orang yang mana dia nak minta fatwa, nak tanya masalah agama. Jadi bila nak bertanya ni, mungkin dia terpaksa buka sikit aib seseorang. Macam Hindun, dia tanya pada Rasulullah satu masalah berkait dengan suami dia. Jadi dia terpaksa dah cerita sikit keburukan suami sebab dia nak tanya. Kalau tidak, payahlah nanti. Jadi dibenarkan untuk sekadar-kadar yang itu, kan, yang itu sahaja, kan? Jadi tuan-tuan, jadi sebelum nak cerita hal orang, jadi kita kena cek dulu, kan, adakah apa benda yang kita nak cerita, yang nak cakap ni termasuk dalam salah satu daripada 6 perkara yang dibenarkan untuk cerita hal orang daripada hukum syarak ni. Kalau tak termasuk, satar, diam. Lebih baik jangan cakap. Dia tak ada istilah, saya cakap ni betul, tak ada istilah betul. Dia dua je, betul mengumpat, salah fitnah. Betul, dua-dua dosa besar. Betul mengumpat, salah fitnah. Kenapa? Apabila benda tu betul, kita cakap, dan benda tu tersebar, dan kemungkinan orang yang diaibkan itu, dia telah bertaubat daripada kesilapan dia. Lepas tu disebabkan kita menyebarkan keburukan tersebut, akan menzalimi dia pula. Dia jadi susah. Orang tak percaya kat dia. Orang nak bermuamalah dengan dia, orang tak mau. Sebab keburukan dia dah tersebar. Dia pun jadi down. Jadi banyak. Sebab itulah salah satu pepatah Arab dia beritahu, jarahatus sinan lahal ti'am wala yaltam ma jarahal lisan. Yang bermaksud, luka yang disebabkan oleh mata-mata panah, ia boleh sembuh dan boleh bertaut kembali. Wala yaltam ma jarahal lisan. Tetapi luka yang disebabkan oleh lidah, yang mana lidah ni tidak bertulang, ma jarahal lisan, tidak akan bertaut. Kadang-kadang bila dah terlepas cakap, sampai kiamat dah tak boleh nak undur balik. Penyesalan akan timbul selama-lamanya. Dia tak boleh nak cantum balik, tak boleh dah. Dia jadi masalah besar. Sebab itulah tuan-tuan, berhati-hati, berjaga-jaga, kan. Kalau tak, tutup setutup-tutupnya. Satara, mana kalaulah kita tutup, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tutup kesilapan kita, aib kita di hari akhirat. Akan tutup aib kita di hari akhirat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai sekadar ni saja. Banyak lagi ni syarah dia ni. Ada satu lagi perbahasan, kita akan sambung lagi minggu depan. Perbahasan, adakah boleh tadi cerita buka aib orang, kan? Memang tak boleh. Adakah boleh buka aib sendiri? Dan kalau satu orang tu bertaubat daripada dosa, adakah mana lebih baik? Dia taubat senyap-senyap ke, ataupun dia isytiharkan dia punya taubat dia? Macam mana? Kalau nak isytihar tu pula, dia mesti orang tahu, kan? Jadi perkara-perkara seperti ini, insya-Allah, manakah yang lebih baik, manakah yang lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Sebab kita hidup di dunia ni kita nak menuju kepada Allah. Kehidupan dunia yang sementara ini kita nak menuju kepada Allah, nak baiki iman kita dan nak baiki amalan kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya habiskan kuliah kita pada malam ni, ada iklan sikitlah. Yang pertama, insya-Allah akhir tahun ni, bulan 12 saya merancang nak pergi umrah. Siapa-siapa yang nak bersama bolehlah jumpa, insya-Allah. Satu, yang kedua, kita ada madrasah, dan siapa-siapa yang nak membantulah anak-anak yatim miskin dan juga kos operasi juga bolehlah, sangat-sangat dialu-alukan juga, insya-Allah. Jadi muka surat 490 kita akan sambung di sini. Jadi apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang tu adalah daripada kelemahan saya. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.